Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'da. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam kita bersama-sama menunaikan kefarduan, yakni solat fardu Jumaat, dan sebelum itu kita akan bersama-sama mendengar khutbah. Dan insya-Allah pada hari ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu hadis yang mana tuan punya kitab ini menyusun hadis ini. Tajuknya berkaitan dengan kurangnya orang yang mukmin. Kurangnya orang yang mukmin. Kita dengar dulu hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang berikut. Yaqulullahu taala yaumal qiyamah. Allah taala berfirman pada hari kiamat. Ya Adam, kum fajahhiz min dzurriyyatika tis'ami'atin wa tis'ami'atan wa tis'ina ila nar wa wahidan ilal jannah. Wahai Adam, siapkanlah 999 daripada kalangan keturunanmu, dzurriyyataka, tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina ilan nar, yang 999 itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa wahidan, dan satu itu, yakni berbaki satu itu, wa wahidan ilal jannah. Fabaka wa baka ashabuhu faqala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, fabaka, maka Nabi SAW pun menangis. Wa baka ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya pun turut menangis. Faqala, maka dia pun berkata, yakni baginda pun bersabda, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kamu. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat dia ketika itu, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kamu. Fawalladhi nafsi biyadihi, demikianlah Nabi sebut, demi Allah yang menguasai jiwaku, ma ummati fil umam illa kasya'rati bayda fil jildi wa thawril aswad. Nabi sebut, demi Allah yang menguasai jiwa aku, dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain, umat aku hanyalah bagaikan selembar bulu putih yang terdapat pada kulit lembu jantan yang berwarna hitam. Nabi buat satu gambaran. Nabi sebut, demi Allah yang menguasai jiwa aku, dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu, umatku hanyalah bagaikan selembar bulu putih, sehelai bulu putih, yang terdapat pada kulit lembu jantan yang berwarna hitam. Dalam banyak lembu-lembu yang bulu-bulu hitam itu, ada satu yang berwarna putih. Nabi menggambarkan bahawa itulah dia orang-orang yang beriman. Hadis kursi ini riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik. Dalam kitab ini diterangkan pada kita, disebut bahawa pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Nabi untuk memberitahu sesuatu kepadanya. Segeralah menyambut panggilan itu dan bersiap-siap untuk mentaatinya. Nabi di sini merujuk kepada Nabi Adam, wahai Adam. Dan Allah akan memerintahkan Nabi untuk mengumpulkan anak cucu keturunannya
Dari setiap 1000 orang itu 999 daripada 1000 orang itu Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka, dan seorang daripadanya akan dimasukkan dalam syurga. Wa iyadzubillah. Ini nak menggambarkan bahawa betapa ramainya yang memilih. Yang 999 ini bukan mereka ditetapkan sejak lahir untuk masuk ke dalam neraka, tetapi mereka memilih untuk masuk ke dalam api neraka. Konsep ni tuan-tuan kena faham, yang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang terutamanya golongan etis. Mereka ambil kira macam mana? Mereka membandingkan, mereka baca juga kitab-kitab kita ni, lalu mereka membandingkan, terutamanya bila berhadapan dengan hadis seperti ini. Dia kata kalau macam tu, apa faedahnya diciptakan manusia dekat bumi ni? Apa faedahnya kami ni duduk kat muka bumi ni? Kalau ramai sangat orang yang tak beriman, habis tu kami ni macam mana? Jawapan yang paling tepat ialah masa yang diberikan di bumi inilah mereka mencari siapakah dia Tuhan yang sebenarnya. Lalu kita pun jawab, macam mana Ustaz, orang tak beritahu kat dia? Tuan-tuan, setiap hari mereka bangun daripada tidur mereka, setiap itulah detik-detik peluang untuk mereka mencari di manakah ataupun siapakah Tuhan yang patut mereka sembah. Sekiranya mereka merasakan bahawa dunia ini ataupun bumi yang mereka duduk ni tidak ada Tuhan yang patut mereka sembah, ataupun mereka memilih Tuhan yang mereka nampak itu makhluk, tetapi Tuhan mereka anggap sebagai Tuhan, maka mereka telah salah memilih ataupun salah membuat pilihan. Kalau kita tanya pada orang-orang yang beriman hari ni, tuan-tuan puan saya, kenapa tuan-tuan memilih untuk bersama dengan ataupun untuk tetap berpegang teguh dengan ataupun beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Semestinya kita akan menjawab, setiap hari itulah peluang yang aku ada. Setiap hari itulah aku gunakan peluang yang aku ada untuk mengekalkan keadaan kita beriman. Tuan-tuan, bukan senang untuk mengekalkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berbanding untuk mencari iman. Kita mencari iman ataupun kita nak mengekalkan iman, dua perkara yang berbeza. Kita nak mengekalkan ibadah kita, dua benda berbeza dengan kita baru nak memulakan ibadah kita ataupun baru nak kenal ibadah. Berapa ramai orang sudah tahu ibadah, akhirnya mereka tidak beribadah, kan? Jadi tidak timbul isu orang yang tidak beriman itu tidak ada peluang untuk mereka. Mereka diberikan masa untuk memilih ataupun mencari di manakah ataupun siapakah Tuhan yang selayaknya untuk disembah. Ramainya orang masuk neraka dan sedikit daripada mereka masuk dalam syurga menurut hadis di atas dapat kita lihat daripada sekarang. Kita tengok ramainya orang yang tidak mahu beriman. Orang yang sengaja menutup diri mereka daripada beriman. Orang yang musyrik. Apa yang musyrik, tuan-tuan? Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik, orang etis yang menghiasi dunia ini dengan maksiat. Malah ramai pula di kalangan diri mereka yang mengaku Muslim. Ramai yang mengaku Muslim, jadi beragama Islam, tetapi ada di kalangan mereka yang fasik. Ada di kalangan mereka ini yang asi. Fasik dengan asi ini, mereka ni orang yang sentiasa dengan maksiat. Maksiat ni tidak mengikut perintah Allah, maksiat. Tidak mengikut perintah Allah, maksiat. Tinggal solat, tinggal puasa, tak mau zakat, ataupun tidak mahu buat ibadah-ibadah yang telah ataupun perintah ditetapkan, itu meninggalkan perintah. Tidak hormat ibu bapa, tidak memberi nafkah secukupnya kepada isteri, tidak beri nafkah secukupnya pada anak, menzalimi jiran. Itu semua perintah. Apa perintah Allah Ta'ala, perintah Rasul? Orang yang tidak melakukan, itu orang yang melakukan maksiat. Satu lagi, orang yang melakukan larangan, itu maksiat juga. Meninggal perintah, melakukan larangan, dua-dua ni maksiat. Baik. Dah tu minggu lepas kita cerita tentang rumah Allah Ta'ala. Hari ni kita tengok cerita tentang masjid, tempat yang sepatutnya menjadi tempat orang mengagungkan Allah Ta'ala. Orang datang, orang taqarrub pada Allah Ta'ala. Tapi ada setengah-setengah tempat orang jadi jauh, orang jadi benci. Tu
Itu kita ambil kira juga. Hal-hal macam ni kena ambil kira. Baik. Ramai pula yang sama ada sedar atau tidak keluar daripada garisan yang dibenarkan. Mereka inilah dimasukkan dengan 969 orang tadi tu, berbanding dengan 1000 orang tadi. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam neraka, ada yang kekal dalamnya kerana ingkar, kerana kufur. Ada pula yang antaranya yang tinggal untuk sementara waktu, wa'iyyazubillah. Jangan minta tuan-tuan, sesuai dengan penyelewengan yang telah dilakukan. Ada pula golongan yang dihukum untuk tinggal dalam neraka untuk waktu yang pendek sahaja. Pendek pun tak nak kalau boleh. Kita ni jangan mengharap dan lah tu yang pendek tu, jangan. Bila kita melakukan dosa, ya kita tahu kita ni golongan yang tidak lekang dengan dosa. Tapi kita minta setiap kali kita solat tu, kita minta Allah hapuskan dosa kita. Kita minta ampun supaya dosa kita tu dihapuskan. Jangan biarkan diri kita ini kekal dalam keadaan berdosa, kerana yang akan menyuci dosa kita besok bila mati seorang anak Adam itu adalah dalam neraka, tak ada tempat lain. Tuan-tuan jangan mimpi kata dalam neraka, dalam kubur besok aku kena seksa, cukuplah tu. Tidak. Seksaan kubur itu sudah penat, dan seksaan di akhirat itu lagi penat daripada kubur. Ada pula golongan yang dihukum tinggal dalam neraka waktu pendek sahaja kerana kederhakaan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Setelah habis masa hukumannya, kedua golongan terakhir ini dimasukkan ke dalam syurga. Memang benar. Maka Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengambil keturunannya yang sedikit itu untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam syurga. Kerana mereka inilah yang benar-benar beriman dan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Berpendirian tetap, tidak menyeleweng, tegas, tidak ragu-ragu, dan berjalan betul-betul meniti di atas siratal mustaqim. Kalau tuan-tuan perhatilah hadis ini, dia tak sebut pun kamu daripada bangsa mana. Tak sebut bangsa. Dia sebut kamu beriman. Kau berimanlah, aku letak dalam syurga. Ada bangsa Afrika yang sangat kuat iman mereka, maka Allah pilih masuk dalam syurga. Ada di negara China, bangsa China, mereka benar-benar beriman Allah Ta'ala, mereka dimasukkan dalam syurga. Kita jangan nampak bangsa itu yang menentukan agama. Kita mesti lihat keimanan itu yang menentukan mereka itu menerima agama Islam. Mereka nak beriman, maka Islam. Mereka nak masuk Islam, beriman dengan Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita meneliti ayat-ayat dalam Al-Quran ini, banyak yang disebut, tuan-tuan, banyak kalimah yang disebut, ramainya. Contohlah, wa kathirum mimma sa'a ma ya'malun. Maka kebanyakan mereka itu melakukan perbuatan buruk dan keji. Banyak, ada kataan kathir, banyak. Wa kathirum minhum fasiqun, dan banyak di kalangan mereka itu orang-orang yang fasik. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Sesungguhnya kebanyakan daripada mereka itu sesudah itu, sesungguhnya mereka jadi orang-orang yang melampaui batas. Musrifun. Wa inna kathiran minan nas la fasiqun, dan banyak di kalangan manusia itu jadi golongan-golongannya yang fasik. Wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwan, dan engkau lihat kebanyakan mereka itu berlumba-lumba melakukan dosa. Wa iyyazubillah. Wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilmi, dan sesungguhnya kebanyakan, wa inna kathira, banyak, la yudilluna bi ahwaihim, kebanyakan manusia yang hendak menyesatkan kamu itu dengan hawa nafsu mereka, dengan tidak ada ilmu pengetahuan. Itu di antara senjata bagaimana syaitan nak menyelewengkan kita. Yang pertama, hawa nafsu, dan juga orang yang jahil. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai, banyaknya katsiran, lalai daripada memerhati. An ayatina, memerhatikan ayat-ayat kami. Ayat ni dua, satu manzurah, satu makruah. Ayat manzurah, tengok dengan mata, ini kekuasaan Allah Ta'ala, tengok itu, nampak ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ayat manzurah. Ayat makruah, kitabullah, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca. Itu dua ayat. Ada orang dapat melihat kekuasaan Allah daripada Al-Quran.
Batu setengah-setengah orang-orang yang beriman balik dengan Allah Taala itu. Sebelum ini mereka tidak beriman, mereka beriman kembali. Mereka datang daripada mereka membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang baca, mereka tidak faham, mereka baca terjemahan, lalu mereka menemui hidayah, mereka menemui petunjuk, mereka menampak itu adalah kekuasaan Allah Taala di Al-Quran. Ada orang melihat pada mata mereka, pada kekuasaan yang ada di sekeliling mereka. Dan Allah Taala bagi pengalaman-pengalaman kesusahan, pengalaman-pengalaman yang akhirnya dia terfikir dalam keadaan tidak ada siapa yang boleh membantu mereka. Tiba-tiba ada satu keadaan mereka terlepas daripada kesepitan. Lalu mereka berfikir, kebiasaannya lah, dia kata, kalau inilah akan ada makhluk yang menolong aku. Tiba-tiba tidak ada. Akhirnya ada kuasa yang membantu aku. Ini mesti satu kuasa yang tidak lain tak bukan, dia mesti Tuhan. Ada satu orang tu, satu hari dia accident. Meletup tayar tengah-tengah highway. Berpusing-pusing kereta. Selamat tuan-tuan. Kan kereta tu ada apa ni, pelipek yang comin tu kan, dia keluar. Tengok gambar, mojo ada gambar tu guru lah kereta. Selamat kita. Wa iyazubillah. Betul? Muju ada gambar tok guru aku yang aku sayang ni dalam kereta. Kita selamat kerana tok guru kita dalam gambar kita dalam kereta kita ni. Jawapan apa nak bagi depan Tuhan nanti? Batu ada setengah orang tunjuk, tengok gambar almarhum tuan guru ni Aziz tak terbakar. Tuan-tuan, satu hal keramat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan kata gambar itu ada satu benda, tak. Saya tak setuju. Tidak ada istilah melambung manusia ni sehingga kan dia boleh menyelamatkan manusia. Tak ada. Wa'iyyazubillah tuan, jangan takut kita. Kita rasa banyak solat dah yang membatalkan perkara macam ni. Walakinna aktsaran nas la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja dia buat perbandingan yang ramai itu banyak sekian-sekian. Tuan-tuan, bila disebut tentang orang yang beriman, orang yang buat baik, tengok, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit daripada mereka itu yang bersyukur. Cerita yang banyak melakukan tadi kasir. Tiba-tiba nak cerita tentang orang yang bersyukur, sikit pula. Lagi, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada orang yang beriman yang turut bersama-sama dengannya melainkan sedikit. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sedang mereka amatlah sedikit. Tuan-tuan pandang kiri kanan, dalam masjid ni nampak ramai. Tuan-tuan jangan bandingkan dalam masjid ni saja. Bandingkan di luar-luar. Dalam bandingkan negara Malaysia, bandingkan negara lain juga. Baru tuan-tuan nampak sikit ke banyak. Fa qalilan ma yu'minun. Oleh itu maka sedikit benar mereka tu yang beriman. Fala yu'minuna illa qalila. Dan tidaklah yang beriman itu, mereka yang beriman itu illa qalila, melainkan sedikit. Jadi kita kena faham. Dan ketika Nabi SAW mendengar sedikitnya orang yang masuk syurga, kan dalam hadis tu Nabi sebut fabaka, maka dia pun menangis. Lalu menangis. Para sahabat merasa khawatir dan takut kala-kala termasuk golongan yang masuk neraka, sehingga mereka pun turut menangis. Para sahabat yang duduk belakang Nabi SAW pun dengar pun mereka rasa menangis. Tuan-tuan, dalam satu perbahasan kitab fiqh, di antara ketika solat nak melihat ke tempat sujud, kita sunat ngadap tempat sujud kan. Walaupun ada imam kat depan, kita sunat melihat tempat sujud. Tapi kalaulah ada Rasulullah kat depan, sunat melihat Rasulullah. Sahabat-sahabat ni, mereka solat, dia sunat pada Rasulullah. Mereka pandang Allahu Akbar, Rasulullah kat depan. Nak cerita lebihnya sahabat ni dapat duduk dengan Nabi SAW.
pun mereka takut tergelincir. Kang mayang jangan pandang imam tak ada pandang pada sujud. Ni cerita perkara sunat yang kita ketika solat kena buat, melihat tempat sujud. Tapi bila ada Rasulullah, tengok ke depan, tengok Nabi, itu lebih afdal. Solat di hadapan Kaabah, afdal dia tengok Kaabah, bukan tengok tempat sujud, afdal. Itu lagu tafikah. Sahabat nak ceritanya, sahabat-sahabat yang ada kelebihan ketika itu, maka mereka pun menangis. Jadi mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini untuk tuan-tuan pada hari ini sikit sebanyak kita dapat mengambil iktibar. Kita sebagai orang yang beriman ni, walaupun golongan ni sedikit, tapi Allah SWT bagi jalan keluar pada kita, kerana umat Nabi Muhammad itu memang sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Jadi kita harap kita kekal sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita. Jika melihat ada orang lain nampak tergelincir, capailah tangan mereka, jangan dibiarkan mereka tergelincir. Kalau kita nampak orang masih lagi tidak beriman, capailah tangan mereka, ajak mereka beriman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk pertemuan kita pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu atas kelemahan saya. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.